Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Noper Channel. So, sahabat semua yang berlaku di dalam Dewan Rakyat, ya, ahli Parlimen PAS meroyan tidak tentu pasal, ya, apabila cuba mengganggu, ya, semasa perbahasan Menteri Besar Negeri Sembilan. Ya, ini adalah berkaitan dengan soal penghinaan yang dilakukan oleh pemimpin PAS, ya, terhadap sultan ataupun institusi diraja. Jadi sahabat semua, menarik untuk kita tonton bagaimana meroyannya, bagaimana MP-MP PAS ini mengganggu perbahasan yang sedang berlangsung ketika perbahasan yang dilakukan oleh Menteri Besar ini. Jadi sahabat semua, tanpa buang masa, saya membawakan Anda untuk mendengar, ya, apa yang berlaku, ya, di dalam Dewan Rakyat. Jadi mari kita tonton video ini. Ketiga, Tuanku turut menegaskan bahawa tugas utama ahli Dewan adalah sebagai penggubal undang-undang dan semua ahli Dewan perlu fokus terhadap pelbagai undang-undang yang perlu disemak semula. Saya difahamkan lebih 140 undang-undang lapuk yang perlu disemak semula bagi memastikan ia dapat dilaksanakan bersesuaian dengan masa dan keadaan semasa. Mana mungkin penggubal undang-undang hanya datang ke Parlimen dengan hanya memekik-mekik atau memaki-maki ahli Dewan yang lain. Ia amat memalukan kita yang berstatus ahli Dewan Rakyat yang sepatutnya menjadi contoh di kalangan rakyat dan dunia luar. Saya ingin sentuh sedikit polemik perlembagaan negara yang berlaku pasca kemerdekaan Malaysia. Sebagai salah seorang penggubal dasar negara, saya menolak jika ada di kalangan ahli Dewan yang cuba menjadi jago suci dengan mendakwa perlembagaan negara ini adalah bayangan penjajah British yang menipu umat Islam dengan tidak sekali-kali mahu memberikan kuasa kepada Islam. Apakah kita lupa bahawa Malayan Union dibubarkan selepas British akur kepada penentangan orang Melayu? Dalam tempoh 10 tahun sebelum Tanah Melayu merdeka, kita dapat lihat dalam catatan sejarah bahawa Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu telah melalui pelbagai siri penambahbaikan mengikut acuan leluhur bangsa Melayu Islam yang dikepalai oleh Raja-Raja Melayu ketika itu. Jasa besar Raja-Raja Melayu yang wajib kita pertahankan hari ini adalah kerana dengan kuasa muafakat Raja-Raja Melayu, 3 isu utama yang berkait dengan hak Melayu Islam dapat dikekalkan hingga hari ini, iaitu kedudukan keistimewaan orang Melayu, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan kedudukan Islam sebagai agama resmi persekutuan. Kita juga tidak lupa jasa besar Hakim Abdul Hamid, salah seorang ahli Suruhanjaya RIT yang berasal dari Pakistan, yang telah menyediakan nota tersendiri yang berasingan dari ahli-ahli Suruhanjaya yang lain dan telah berjaya meletakkan kedudukan Islam sebagai agama bagi persekutuan Tanah Melayu. Maka seperti mana isu pertikaian perlembagaan yang berlaku baru-baru ini ditambah dengan teguran Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ke atas salah seorang ahli Dewan Rakyat, saya menyeru kepada seluruh rakyat Malaysia agar kita kembali kepada perkara asas dalam perlembagaan dan menolak segala doktrin salah yang telah tersebar sejak tahun 1980-an. Saya begitu hairan bagaimana seorang yang telah menjadi ahli Dewan Rakyat lebih 4 penggal tetapi masih tidak... Pak Disen, mohon mencelah. Boleh? Baik. Sebentar tadi Yang Berhormat ada menyentuh tentang tuduhan kepada salah seorang ahli Parlimen yang membuat kenyataan terhadap Tuanku Sultan Selangor. Adakah terdapat suatu kenyataan bertulis yang menyebut secara spesifik nama Tuanku Sultan Selangor? Sekian. Terima kasih atas celahan tersebut dan kita sedia maklum kalau tidak ada terasa hati Sultan, dia tak akan tegur. Itu jawapan saya. Sedangkan ketika kita mengangkat sumpah sebagai ahli Dewan Rakyat, melafazkan janji taat setia kepada negara dan mempertahankan perlembagaan negara, janganlah kita seperti yang disebut oleh peribahasa, beriak tanda tak dalam, bergoncang tanda tak penuh. Orang yang sombong besar cakap tak berisi. Keempat, titah tuanku menegaskan juga berkenaan soal perpaduan yang wajib dijaga di negara yang berbilang bangsa seperti Malaysia. Kita bukan lagi berada pada tahun 1969 yang masing-masing terperangkap dengan momokkan permusuhan antara kaum.
Kita bukan lagi hidup di tahun 80-an yang mana ada pihak yang menggelar perlembagaan negara sebagai undang-undang penjajah sehingga menyebabkan berlaku permusuhan dan pergaduhan antara orang Islam. Kerana berbeza fahaman politik, maka di mana pihak yang bermain dengan isu 3R, race, religion and royalty, walau berdalihkan ayat Al-Quran yang mereka sendiri ubah-ubah kefahamannya, perlu kita tolak dan berteras habis-habisan. Termasuk juga mana-mana bangsa yang masih lagi menuntut perkara yang telah termaktub dalam perlembagaan negara seperti hak keistimewaan orang Melayu dan Islam sebagai agama resmi perlu berhenti segera. Malaysia ini rumah kita. Setiap ahli dalamnya punya peranan yang tersendiri. Negara kita sudah lengkap strukturnya dan asasnya. Kuncinya semua pihak wajib memainkan peranan dan merasakan tanggungjawab menjaga keharmonian dan keamanan negara ini seperti wajib menjaga sensitiviti kepelbagaian kaum di negara ini. Dan seterusnya, Malaysia akan terus kekal di bawah payung perpaduan. Kelima, titah tuanku menyentuh soal prestasi ekonomi Malaysia di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Tambun. Walaupun terdapat beberapa isu yang terpaksa dihadapi oleh Yang Amat Berhormat Tambun sejak hari pertama mengambil alih kerajaan, saya mendapati keprihatinan tuanku terhadap usaha-usaha yang telah dilakukan oleh beliau sedang beliau berada pada landasan yang tepat. Dengan adanya kerangka ekonomi madani serta pengenalan pelan hala 7 peralihan tenaga dan pelan induk perindustrian baru 2030 adalah langkah awal yang dilakukan oleh kerajaan perpaduan bagi memastikan negara ini mempunyai dasar yang diyakini oleh pelabur-pelabur luar dan seterusnya dapat merancangkan ekonomi negara kita. Dan saya ucapkan kepada Yang Amat Padison, sebentar, kerana ada berkaitan peraturan dibangkitkan oleh Yang Berhormat Pendang. Peraturan Dewan 367. Tadi saya dapat mengesan Yang Berhormat daripada Padison telah menyebut Sultan Selangor. Kita tengok 367, nama Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong atau nama Raja-Raja Melayu atau tuan-tuan yang terutama yang di-Pertua Negeri tidak boleh digunakan bagi mempengaruhi Majlis Mesyuarat. Tadi disebut Sultan Selangor. Okey. Sudah. Ya, sudah. Baik. Sebab tak boleh. Yang Berhormat Pendang saya bawa ketua. Yang Ketua, Yang Ketua. Perkara yang sama, Yang Ketua. Baik. Saya tambah 36.8. 7 dan 8. Itu saja. Baik. Kalau kita lihat kepada insipati kepada peraturan 367, ia menyatakan nama Seri Paduka Baginda Yang Bertuan Agong. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong atau nama Raja-Raja Melayu. Okey. Kod 2 tu saja. Yang lain tu tidak terlibat ya. Kalau kita lihat daripada perspektif bahasa, kepahaman, nombor 1 saya nilaikan ia tidak menyebut nama spesifik. Okey, 1. 2, ungkapan Yang Berhormat Pak Dickson adalah ulasan daripada perkara yang disebut. Tidak ada mengena dengan badan atau spesifik orang yang dimaksudkan. Dengan itu, sebentar, saya membenarkan apa yang dinyatakan oleh Pak Dickson. Baik, kepada peraturan 368 pula, spesifik di sini adalah kelakuan. Ia tidak menyentuh langsung kepada kelakuan istana. Jadi teruskan Yang Berhormat Pak Dickson, saya tambah waktu yang kita. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Tadi sebab tidak ada kaitan dengan yang dikaitkan dengan yang disebut tu, tak sebut Sultan Selangor pun. Duduklah Pendang. Tapi disebut Pendang. oleh Pendang duduklah, Pendang. Biar Pak Dickson habiskan ucapan dia. Yang Berhormat Pendang duduklah, Pendang duduk. Yang Berhormat Saya tengoklah. Ulu Langat. Pendang tu, speaker Pendang tu bagi duduklah. Yang Berhormat Ulu Langat duduk. Ya, ini tak ada kaitan dengan apa yang berkait dengan Yang Berhormat Ulu Langat ni. Saya tengah berurusan dengan Pendang. Ya. Yang dia hina tu Sultan Selangor, Sultan saya. Yang Berhormat duduk. Tak timbul soal hina. Tak ada kaitan Yang Berhormat. Ini dalam urusan saya dengan Pendang.
Okey, baik. Yang Berhormat Bendang. Terima kasih Datuk Yang Dipertua sebab dia yang dikaitkan oleh Port Dickson menyebut kata disebut tadi Selangor kita dengar. Tapi yang dikait tu tak ada satu perkataan yang disebut mana-mana sultan. Jadi kita minta tarik baliklah senang sebab kedua-dua ni agak general statement. Cuma khusus disebut oleh Yang Berhormat Port Dickson Sultan Selangor. Tak boleh. Sebab yang dikaitkan pun tak ada pun nama mana-mana sultan. Sebab itu secara general advisable from the someone to the orang yang related to that issue. Okey, terima kasih. Baik, Yang Berhormat Bendang, bagaimana saya telah nyatakan tadi, ia berkaitan dah 367 itu kena spesifik. Tapi kalau unggapan itu adalah apa yang telah dinyatakan dan tersebar dan perkara itu pun jelas, ya. Jadi tidak ada kaitan. Jadi kita teruskan urusan majlis. Silakan Yang Berhormat Port Dickson. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Tahniah saya ucapkan kepada Yang Maha Berhormat Tambun dan pasukan Kabinet yang sentiasa komited menarik pelabur seperti mana yang dimaklumkan jumlah pelaburan yang diluluskan berjumlah 329.5 bilion. Tuanku juga menyentuh usaha-usaha perlu dipergiat terutamanya dalam sektor pendidikan, kesihatan, keselamatan, keterjaminan makanan agar dapat ditambah baik selaras dengan keperluan 31 juta rakyat Malaysia hari ini. Tuan Yang Dipertua, Justru Port Dickson melihat 5 kesimpulan yang dibentangkan dalam perbahasan usul titah diraja perlu dijadikan asas perbahasan setiap ahli Dewan. Hentikan retorik politik yang dilihat tidak menggambarkan hal sebenar berkaitan hal ehwal negara ini. Berdasarkan data-data yang dibentangkan seperti kadar inflasi yang menurun, kadar pengangguran yang menguncuk dan ekonomi negara berkembang pada kadar yang lebih baik, perbahasan kita sebagai ahli Dewan Rakyat seharusnya pada tahap yang lebih matang bagi memastikan negara ini terus stabil dan lebih laju untuk mengorak langkah menjadi negara yang berdaya saing di rantau ini. Terima kasih Datuk Yang Bertua, saya menyokong usul. Terima kasih Yang Berhormat Port Dickson. Terbaik sahabat-sahabat semua. Itu dia satu perbahasan yang begitu baik sebenarnya daripada Menteri Besar Negeri Sembilan ini. Walaupun ada cubaan mengganggu ya daripada ahli-ahli Parlimen PAS yang kelihatannya meroyan ya apabila soal penghinaan disebut ya. Sebenarnya bukan kenyataan daripada beliau sendiri, tetapi ia adalah satu ungkapan yang beliau ulas dan baca sendiri ya bagaimana banyak pihak NGO rakyat sendiri mengkritik dan juga tidak setuju dengan penghinaan ya kenyataan daripada Presiden Lebay PAS ini yang akhirnya Sultan Selangor telah menitahkan ya siapa ini Presiden Lebay PAS ini kerana dikatakan tidak membaca secara keseluruhan ya titah daripada Sultan Selangor. Dan seperti yang juga kita tahu sahabat semua, Presiden Lebay PAS ini pun telah diambil ya disiasat kemarin selama 1 jam oleh pihak SPRM kerana kalau saya tidak silap pihak SPRM ataupun Polis Diraja Malaysia kerana kenyataan ya yang dikatakan ini menghasut dan bagi saya sendiri ini adalah satu kenyataan yang biadab, kenyataan tidak bertanggungjawab daripada seorang pemimpin yang veteran. Tapi nampaknya pemimpin veteran ini nama saja veteran tapi otaknya sahabat semua ya lebih baik lagi ahli parlimen yang muda seperti YB Taufik, banyak lagi ya ahli-ahli parlimen baru daripada pihak kerajaan yang begitu bernas fikiran mereka dalam mengulas sesuatu perkara. Itu pandangan saya. Bagaimana pula dengan anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen anda di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apa pun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saya daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.